hidup Islam dengan ibadat yang sempurna, maka inilah kemerdekaan yang perlu kita jaga, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan, supaya bertemu dengan Allah, mendapat kemerdekaan yang hakiki, dimasukkan dalam syurga. Sebab itu Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak bertemu dengan Allah, kita nak mencapai merdeka yang hakiki, Allah sebut syaratnya, falyamal amalan salih. Maka Allah dalam fi'il amal, Allah perintahkan falyamal amalan salih, dan hendaklah melakukan amal yang salih. Atas perintah Allah Ta'ala ini, bagi mereka yang Allah beri hidayah, dan atas hidayah Allah kena ada usaha untuk beramal soleh. Antara syarat kita nak hijrah ni, hijrah yang membawa kepada kemerdekaan hakiki, mestilah kena ada usaha, azam, dan juga berkeyakinan penuh pada Allah Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Hijrah kita, supaya hijrah kita ini berjaya, yang pertamanya kena ada usaha. Usaha apa? Bagi kita dah usaha untuk melakukan amal soleh. Ya. Sebab itu bila sebut tentang usaha, dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, illa bi jihadin wa niyyah, malaikat dengan jihad dan juga niat. Maka bila sebut perkataan jihad, yang kita faham bila jihad ini fi sabilillah, itu betul, alhamdulillah. Tetapi dalam konteks kita hari ini, jihad kita ialah dalam usaha untuk melakukan amal soleh. Nak buat amal soleh ni bukan senang. Ya? Tuan-tuan nak datang surau ni senang ke susah? Senang, dia kacang. Tak, sebenarnya susah. Nak jaga solat 5 waktu susah. Kenapa Allah menyatakan innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dia amat berat malaikat orang yang khusyuk. Sebab itu Imam Abu Hanifah bila ditanya soalan, apakah yang paling berat sekali? Apa yang paling berat? Yang paling berat ialah solat. Walaupun disebut 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, tetapi itulah yang paling berat. Dan solat itu sebahagian daripada amal yang soleh. Maka yang pertama disebut perlu ada usaha. Dan usaha ini tak akan jadi melainkan dengan ada azam yang sungguh-sungguh. Ya. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, apabila mereka nak berhijrah, mereka korbankan, mereka dengan azam yang penuh nak mengikuti Rasulullah SAW. Ada di kalangan mereka yang terpaksa meninggalkan harta benda. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang kaya raya, apabila perintah hijrah, dia tinggalkan segala hartanya semata-mata nak ikut Nabi SAW. Apabila dia nak berhijrah, dia ditahan. Di dalam keadaan ditahan itu, dia duduk di atas puncak yang tinggi, lalu dia halakan panah kepada tentera musyrikin Mekah yang menghalang perjalanannya. Lalu kata Mus'ab bin Umair, siapa yang nak mati, boleh. Aku sedia untuk mati dan kamu juga mati. Tetapi apakah yang menyebabkan kamu halang aku untuk berhijrah? Dan kata Mus'ab bin Umair, kata tentera musyrikin Mekah, sesungguhnya kamu datang ke Mekah dalam keadaan miskin, tak ada apa-apa. Tetapi kamu jadi kaya raya selepas itu, maka aku tak akan lepaskan kamu, wahai Mus'ab, kecuali kamu tinggalkan segala harta. Sebab asalnya harta kamu tak ada. Kata Mus'ab bin Umair, kamu ambillah harta, tetapi engkau benarkan aku berhijrah. Dan di antara juga sahabat Nabi SAW yang namanya Salman Farisi, kisahnya yang agak panjang. Penghijrahannya bukan berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bermula berhijrah daripada negara asalnya, iaitu Al-Faris, iaitu Parsi, sekarang ni Iran. Ayahnya di kalangan bangsawan, seorang yang kaya raya, bahkan disebut menjadi ketua
Kita sebut apa? Ketua agama lah. Ketua agama kepada agama manusia. Yang kerja ayah ni pastikan bahawa api itu tak akan padam. Sentiasa dijaga api ini kerana agama manusia menyembah api. Maka satu ketika disebut Salman Al-Farisi pergi ke pasar. Maka dia mendengar bahawa ada agama, dia melihat ada orang beramal itu agama Nasrani yang datang daripada Syria. Lalu ditanya, apakah agama kamu? Maka mengatakan agama Kristian. Lalu dia bercadang, dia beritahu pada ayah dia nak berhijrah untuk mencari agama yang paling benar. Menyebabkan ayah dia terlalu marah. Lalu mengikat dirinya, tak benar keluar pada rumah. Maka Salman Farisi tak berhenti berusaha, sehingga kan dia mencari jalan, lepaskan diri daripada kepungan, daripada kurungan ayahnya dan berhijrah ke Syria. Lalu mencari siapakah di kalangan yang alim tentang agama. Lalu jumpalah dengan seorang yang alim tentang agama, tetapi walaupun alim, yang disebut orang alim ini cintakan dunia. Di samping dia ahli agama, dia juga mengumpulkan harta dengan menyeleweng, menjual agama dengan mencari harta benda. Lalu ketika mana dia berguru dengan gurunya, dia terdengar ada guru yang paling beramal dengan agama Nasrani yang asal sebagaimana mengikut Nabi Isa AS. Lalu dia berjumpa, cari guru ni. Bila berjumpa, dia berguru dalam tempoh yang lama. Lalu sebelum guru dia meninggal, guru dia mengatakan, aku ada seorang sahabat aku berpegang dengan agama Kristian yang asal, kamu pergilah berhijrah. Sebab kewafatan guru ni dia berhijrah. Disebut ceritanya sampai 4 gurunya berhijrah. Sampailah yang keempat, gurunya menyatakan, sesungguhnya agama yang paling dekat dengan agama Nasara yang asal ialah disebut dalam kitab Injil adanya Nabi akhir zaman yang akan lahir. Bila mendengar kisah ini, maka Salman Farisi mencari jalan bagaimana untuk mencari Nabi yang terakhir. Dalam perjalanan dia mencari, menyebabkan dia dijual. Kerana dibohongi oleh pedagang dan dia menjadi hamba. Ketika mana dia dijual jadi hamba, dibawa ke Yathrib, itu ke Madinah. Maka didapati bila sampai ke Madinah, dia dapati di Madinah ni ada banyak pokok kurma. Maka dia mengatakan, inilah negeri yang dijanjikan Nabi akhir zaman. Lalu dia bertanya kepada tuannya, seorang Yahudi, tentang siapakah Nabi akhir zaman. Lalu tuan dia marah. Akhirnya dalam ketika mana dia dalam mengusulkan kebun tuannya, dia terdengar cerita bahawa akan datang Muhammad SAW ke Madinah. Dan apabila Nabi sampai ke Madinah, dia meminta daripada belakang. Maka dengan mukjizat yang diberikan pada Nabi SAW, Nabi tahu ada orang mengintai. Lalu Nabi selapkan baju Nabi untuk memperlihatkan khatamun nubuwah. Itu tanda kenabian Nabi SAW yang berada di belikan, yang kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, bahawa pada belikan Nabi itu ada tumbuh daging yang lebih berwarna kemerahan, ada rambut padanya dan besarnya seperti sebesar telur. Bila melihat akan tanda-tanda ini, ya, lalu dia pergi pada Nabi SAW, lalu terus menyatakan, innaka Rasulullah wa ashhadu annaka Rasulullah. Terus masuk Islam. Ini kisah Salman Farisi yang berusaha bersungguh-sungguh di antaranya untuk mencari agama yang benar. Kita alhamdulillah, Allah telah berikan kepada kita kurniaan agama yang paling benar, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita lihat ada sebahagian daripada orang Islam yang tidak mengenal Islam. Mereka tak bersyukur dengan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Sebab itu, kalau hari ini yang saya terbaca, tuan-tuan terbaca, wallahu a'lam, ada orang yang pergi umrah, perempuan yang pergi umrah,
dia sengaja pakai ihram macam lelaki. Ya. Sebelum itu kita dengar ada perempuan Islam yang kononnya kata nak buat lawak, tapi tak jadi lawak, tetapi dia ditawarkan oleh manusia yang lain. Apabila dibuka tudung, buka pakaian, dalam keadaan dia mengaku menghafal Quran 15 juzuk. Sebenarnya apa yang berlaku itu tidak lain dan tidak bukan kerana walaupun dia bernama Islam, tetapi jahil tentang Islam. Sebab itu di antaranya kata-kata yang diungkapkan, yang menyatakan an-nasu a'dahu majuhid. Manusia itu menjadi musuh kepada apa yang dia jahil. Ya. Kenapa dibuat demikian? Kerana dia jahil, kerana dia tidak tahu tentang Islam yang sebenar. Bahkan pernah disebut oleh di antaranya oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i mengatakan bahawa barang siapa yang tidak pernah merasai murrul jufatil ilmi, tidak pernah merasai pahitnya menuntut ilmu sa'atan, walaupun sesaat, maka la tajarra'u, maka dia akan sentiasa berada dalam kehidupannya bil jahil, dengan kejahilan sehinggalah ke akhir hayat. Oleh itu tuan-tuan rahmati oleh Allah, dalam kita kata kita berusaha untuk berhijrah, sama ada kita nak berhijrah yang disebut yang paling last sekali untuk ke syurga Allah, ataupun dalam kita nak berhijrah diri kita yang kita tahu bahawa dalam diri kita ini ada kelemahan, dan berkait dengan hijrah yang hakiki yang kita sebut nak ke syurga, ada satu lagi gandingan pada hijrah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi menyatakan, ya, al-mujahid yang dikatakan sebagai orang yang berhijrah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang dikatakan seorang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka nak menjadi orang yang berjaya di akhirat nanti, yang merdeka di akhirat nanti, maka di dunia ini dia kena tinggalkan selain pada amal saleh kena buat, maka kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka inilah prasyarat untuk masuk syurga Allah, untuk mendapat syurga yang hakiki. Maka disebut ada 4 syarat. Yang pertama belum habis lagi. Yang pertama disebut kenalah usaha, dan berganding dengan usaha ini perlu penuh yakin kepada Allah sebagai pembantu dalam untuk kita berhijrah, bahawa yang usahanya kita, sebagaimana disebut, selalu sebut dalam zikir, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW juga berusaha dalam berhijrah. Rasulullah merancang, ada yang menggantikan tempat tidur Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Thur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan berusaha itu, tidak pernah Rasulullah tinggalkan tawakal pada Allah, berpegang dengan janji Allah, sebagaimana Nabi berhijrah atas perintah Allah. Maka begitu juga kita berhijrah kerana Allah, ya, mencari redha Allah Ta'ala, maka perlu bantuan daripada Allah. Sebagaimana disebut ketika mana Nabi SAW berada dalam Gua Thur, dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Takutnya Sayyidina Abu Bakar tengok tentera musuh nampak kaki duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, ya, Gunung Thur ni tinggi, nak naik 2 jam. Tengok dalam Gua Thur ni, tuan-tuan kalau nak masuk bukan ikut pintu depan, pintu belakang, pintu depan, maka kita nak masuk tu kena mengiring. Mengiring, bila ke mengiring, tergolek badan kita jatuh dalam Gua Thur. Ini kena buat baru tahu. Cerita saja tak jadi. Ya. Bagaimana sukarnya Nabi SAW dalam waktu malam. Ya. Ketika itu terlihat akan kaki tentera musyrikin. Lalu Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan takut
Bukan takut apa? Takut musyrikin Mekah menangkap Rasulullah, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Telah diberi tawaran bahawa siapa yang dapat tangkap Muhammad mayyatan aw hayyan, dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati ataupun hidup, mi'atun naqah, iaitu 100 ekor unta. Ini ganjaran yang besar pada waktu itu. Seekor unta ni mahal harganya. Ya. Lebih-lebih lagi kalau unta merah. Ya. Mahal harganya. 100 ekor unta bayaran bagi siapa yang dapat menangkap ataupun membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itulah bagaimana yang kita lihat yang disebut dalam Quran. Ya. Allah menyatakan bagaimana kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Yaqulu li sahibi, ya, bila berkata kepada temannya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Inilah pegangan yang perlu ada dalam hidup kita. Dalam menempuh, nak berhijrah, nak melakukan amal soleh, memang ada halangannya. Nak berubah daripada perkara yang dilarang oleh Allah kepada perkara yang diridai Allah, ada banyak halangannya. Ya. Banyak kalau kita nak senang. Sama ada dalam perkara yang kecil atau perkara yang besar. Nak berubah ni bukan perkara senang. Ya. Lebih-lebih lagi nak ubah perangai kita, bukan perkara yang senang. Ya. Orang lain tak boleh ubah diri kita. Sifat dalam diri kita ni tak ada siapa yang boleh ubah, melainkan kita sendiri yang berusaha untuk mengubah. Maka disebut perlu mengharapkan pertolongan daripada Allah. Ya? Maka dalam mengharapkan pertolongan Allah ini, maka disebut innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka dalam proses hijrah inilah antara perlu yang kita lakukan dengan yang katakan usaha dan yakin dengan Allah, kita perlu ubah sistem kepercayaan dalam diri kita. Apa kepercayaan kita yang perlu kita ubah? Bahawa secara solidnya kita yakin dengan Allah. Dalam ucapan kita la ilaha illallah dikaitkan dengan asmaul husna. Dikaitkan dengan asmaul husna. Apa maksudnya? Bila kita sebut la ilaha illallah, kita selalu sebut tiada Tuhan malaikat Allah. Tetapi dalam asmaul husna itu ada banyak nama Allah. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, As-Samad. Ya. Allah itu pemberi rezeki, Allah lah tempat pemberi kurnia, Allah lah tempat penggantungan, Allah lah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Maka dalam kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah, bermaksud tidak ada yang maha pengasih malaikat Allah, tidak ada yang memberi rezeki malaikat Allah, tidak ada pergantungan pada kita malaikat Allah. Maka apabila kita hayati 99 nama Allah, semua itu kita kena yakin bahawa itu hanya milik bagi Allah. Itulah antara yang disebut langkah yang pertama kita nak berhijrah. Yang kedua, tuan-tuan rahmati oleh Allah, sempat pun kita baru yang nak masuk gear 2. Ya. Yang kedua ni, dalam kita nak berhijrah, dalam untuk mencapai redha Allah, dalam untuk di antaranya untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang kedua yang kita kena tinggalkan berkait dengan al-muhajiru ma hajara ma nahallahu anhu. Ialah kita berhijrah meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah. Antaranya dalam nak berhijrah, kita kena tinggalkan antaranya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Dan di antara sifat keji itu, sifat negatif itu yang paling besar, yang merosakkan amal kita, yang merosakkan penghijrahan kita, ialah antaranya al-kibr. Itu sifat sombong, sifat angkuh kita untuk mendapatkan redha Allah, untuk dapat syurga Allah, yang menyebabkan kita tak boleh berhijrah. Kenapa? Kerana angkuh kita. Kita tahu benda tu benar, tapi kita tak nak berubah. Kita tahu bahawa benda tu salah, tapi kita tak nak tinggalkan. Kenapa? Ada sifat kesombongan dalam diri kita. Dan kita tahu
Sifat kesombongan inilah yang menyebabkan asalnya makhluk Allah yang mulia, yang kedudukannya setara dengan malaikat yang besar, Jibril, Mikail, Israfil, iaitu namanya Iblis. Iblis disebut sebaris dengan malaikat yang besar ini. Tetapi oleh kerana aba wastakbar, iaitu adanya sifat angkuh dan takbur, menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Sebab itu ayat yang pertama kita sama-sama dengar tadi dalam surah Kahfi. Allah perintahkan falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan berlaku syirik kepada Allah dalam beribadat kepadanya dengan sesuatu pun. Antara syirik itu ialah ada sifat takbur, ada riya, ada sum'ah dalam beribadat pada Allah, dalam melakukan amal soleh. Maka inilah yang merosakkan amal kita, yang merosakkan penghijrahan kita kepada Allah. Sebab itu dalam Allah nak tawarkan kepada kita penghijrahan ini, termasuk dalam Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah menyatakan, bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah, wa jannat, dan juga syurga yang luas terbentang, yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Antara Allah senaraikan dalam orang yang dapat maghfirah itu berkait dengan sifat yang negatif yang ada dalam jiwa kita ini yang perlu dihapuskan. Nak dapat maghfirah, nak dapat syurga Allah, Allah sebut syaratnya. Apa dia? Antaranya wal kadhimin al ghaidha, orang yang dapat menahan kemarahan, wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nak tanya tuan-tuan, ini Allah sebut jadi apa? Pengampunan Allah dan syurga Allah. Yang ini kita sebut nak merdeka tadi, yang hakiki. Allah beri syarat nak dapat maghfirah, nak dapat syurga Allah, antaranya wal kadhimin al ghaidha, orang yang dapat menahan kemarahan. Ya. Senang ke, payah ke, susah? Kan saya tak tanya senang. Payah ke susah nak tahan marah? Payah ke susah? Pilihlah antara satu. Ya. Dan Allah sebut orang yang mampu tahan marah siapa dia? Orang yang yakin dengan pengampunan Allah dan syurga. Pilihan. Tetapi yang mana rasa seronok? Yang mana rasa lepas? Lepas marah ke tahan marah? Yang mana rasa oh lega kalau boleh lepas marah? Bahkan rasa rugi kalau tak marah. Betul tak tuan-tuan? Tetapi itu pilihan pertama. Tapi kalau ikut nak cari redha Allah, kita pilih antaranya menahan kemarahan. Itu yang keduanya disebut wal afina 'anil nas, iaitu memaafkan kesalahan orang lain. Dua ni berkait dengan dalam diri. Kalau kita ada sifat sombong dalam diri, kita tak boleh maafkan orang. Kalau kita ada sifat sombong dalam diri, kita tak boleh di antaranya menahan kemarahan. Kenapa? Akulah yang paling betul, akulah ketua, akulah yang paling hebat. Bila ada kesombongan, tak boleh berubah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini dua ni berat. Memaafkan. Kadang-kadang pernah kita dengar orang kata, sampai kiamat pun aku tak maafkan. Ya? Tak maafkan. Ada orang kata memaafkan boleh, tapi disebut tak akan hilang dalam hati. Kan? Maaf di mulut tapi dalam hati tak hilang. Tetapi Allah beri pilihan. Kalau nak dapat pengampunan Allah, nak dapat syurga Allah Ta'ala, Allah kata kena ada sifat. Sebab itu di akhir ayat dalam surah ini, dalam ayat ini Allah menyatakan, dalam firman Allah, Allah menyatakan siapa yang akan dapat ini, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, maka balasan bagi mereka ini ialah maghfirah, pengampunan Allah.
wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik orang yang melakukan amal. Allah beri jawapan kepada orang yang di antara syarat untuk melakukan perhijrahan kerana Allah Ta'ala. Isyarat sudah berbunyi, ya. Ada dua lagi langkah, boleh terus lagi, InsyaAllah lebih sikit. Yang keduanya, dalam untuk kita melakukan perhijrahan, ya. Kalau tadi kita mengharapkan di antaranya pertolongan dengan Allah, yang keduanya sebutkan mengharap di antaranya perlu ada hilangkan sifat-sifat mazmumah, antaranya kesombongan kita. Yang ketiganya ialah khulafa'us salihin, iaitu rakan teman yang soleh. Rakan dan teman yang soleh yang menjadi pengiring kita untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kita temui, antaranya sabda Nabi, al-mar'u ma'an ahad. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan sesiapa yang dia suka. Dalam hadis yang lain juga, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu mengikut agama temannya, kawannya, maka lihatlah kamu, kata Nabi, perhatikanlah siapakah di kalangan rakan-rakan kamu, kenalan kamu. Menunjukkan bagi kita pentingnya kawan-kawan dan teman kita untuk membawa kita kepada kemerdekaan yang hakiki, itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hijrah, antara perkara yang terawal yang dilakukan oleh Rasulullah bila berhijrah sampai ke Madinah, sebab mendirikan masjid yang dibuat oleh Nabi SAW ialah at-ta'akhi, iaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan persaudaraan kita ini, ya, mestilah kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah. Dalam hadis yang Nabi sebut 7 golongan yang mendapat lindungan Allah pada hari kiamat, ialah orang yang bertemu dan berpisah, yang saling suka antara satu sama lain kerana Allah. Maka penting apabila sebut kerana Allah, maka hendaklah teman ini disebut teman yang membawa kita ke jalan Allah. Kita kenali rakan-rakan kita, teman kita yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Penting rakan-rakan yang baik, teman yang baik. Dan sebab itu kita lihat banyak kisah yang memandu kita, ya. Bahkan dalam perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawa pentingnya akan peranan sahabat teman ini untuk bawa kita ke syurga Allah, ya. Kalau silap pilih, maka silaplah kita, ya. Maka antara Nabi juga sebut, antara ciri-ciri orang bahagia hidup di dunia, insya-Allah di akhirat, wa khulafa'uhu minas salihin, rakan gaulannya di kalangan orang yang saleh, ya. Rakan teman yang boleh bawa kepada kita ke syurga Allah. Dan teman dan rakan kita yang paling rapat, siapa dia? Siapa dia? Ya. Tidak lain dan tidak bukan ialah jiran kita, ya. Siapa jiran kita yang paling dekat? Ialah teman kita waktu tidur. Itu teman sama ada isteri ataupun suami. Itu yang paling rapat, yang pertama, yang beri penasihat kepada kita, yang berikan perkara nasihat yang baik kepada kita untuk bawa kebaikan, ya. Apabila baik, baiklah insya-Allah. Termasuk bukan saja isteri, bahkan disebut jiran kita, termasuk teman kita yang di antaranya yang menjadi orang yang mengimarahkan rumah Allah, termasuk di surau dan masjid. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, sekiranya kamu dapati seorang itu berulang alik ke rumah Allah, maka tahulah kamu mereka di kalangan orang yang beriman, orang yang soleh. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempatnya disebut dalam untuk kita melakukan perhijrahan,
yang disebut ialah bi'ah al-hasanah, ialah suasana yang baik untuk kita berubah menjadi orang yang baik. Pentingnya bi'ah, suasana yang baik, persekitaran yang baik. Sebab itu Nabi sebut tentang hijrah, la hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah apabila Mekah sudah ada sinar Islam. Namun sekiranya suatu tempat itu yang menyebabkan kita tak boleh untuk beramal dengan Islam, tidak boleh kita menghayati Islam, maka wajib berhijrah. Sebab itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa? Antaranya Nabi dan sahabat tidak bebas untuk beribadah. Nabi dan para sahabat tidak bebas untuk beramal dengan syariat Islam. Tidak ada suasana yang boleh di antaranya membantu untuk berhijrah, untuk melakukan perkara yang baik, antaranya beramal dengan amal Islam. Maka sebab itulah Nabi berhijrah. Maka kita nyatakan, sebagaimana kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam antaranya bab ikhlas, bagaimana kisah lelaki yang nak berhijrah, bukan hijrah daripada tempat ke tempat, tetapi nak menjadi baik. Seorang lelaki, tuan-tuan saya yakin dan percaya berulang kali dengan hadis ini. Seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Bunuh 99 orang. Akhirnya Allah bagi hidayah untuk jadi baik. Tak sudah aku ni kerja bunuh orang. Bukan seorang tapi 99 orang. Maka dia mencari siapa yang boleh bantu dia untuk berhijrah, untuk berubah. Dalam pencariannya ditunjukkan kepadanya seorang yang alim, seorang ahli ibadah, seorang yang kuat ibadah. Maka bila jumpa dengan ahli ibadah, bila tanya ahli ibadah, ada chance tak aku nak berubah? Ada chance tak aku nak berhijrah? Lalu kata ahli ibadah ni, kamu jahat sangat. Jahat sangat, tak boleh berubah dah, bunuh 99 orang. Bila dengar macam tu, rasa nak masa marah, bunuh lagi, cukup 100. Cukup 100 bunuh. Namun pencariannya tak berakhir. Nak berhijrah lagi, nak berhijrah, nak berubah. Akhirnya ditunjukkan kepadanya seorang yang alim. Seorang yang alim. Lalu kata orang alim, kamu boleh berhijrah, boleh berubah, dengan syarat kamu tak boleh duduk negeri ini. Kamu tak boleh duduk tempat ni, kena berhijrah. Maka dalam perjalanannya nak berhijrah, dimatikan oleh Allah. Dimatikan oleh Allah, menyebabkan antara malaikat yang antaranya yang mencatat untuk ahli syurga dengan yang kelayakan malaikat yang menjaga untuk ahli neraka berbalah antara dua. Ini disebut dalam hadis. Malaikat bertelingkar. Orang ni layak masuk syurga ataupun neraka. Yang ni kata memang layak masuk neraka sebab apa? Bunuh 100 orang. Adapun malaikat yang kata, dia menyebut dia adalah di kalangan ahli syurga kerana ada niat dia untuk berubah. Maka Allah datangkan malaikat yang lain sebagai mengadili antara duanya. Lalu Allah memberitahu kepada malaikat ini supaya beritahu pada antara dua malaikat ini disukat akan langkah kaki. Langkah kakinya disukat, dihitung. Maka bila disukat, ada riwayat yang menyatakan bahawa lebihnya hanya sejengkal, lebih ke arah negeri kebaikan. Maka disebut dijadikan dan dimasukkan dalam ahli syurga. Ini rahmat daripada Allah. Belum berubah lagi, tetapi niatnya kerana nak berubah, Allah berikan kelebihan rahmat Allah di kalangan ahli syurga. Ada setengah dalam riwayat yang mengatakan bukan sejengkal, bukan langkahnya lebih sejengkal, tetapi dilihat, diukur dengan photo finish. Saya sebutlah photo finish. Jangan tuan-tuan cari dah hadis tak jumpa photo finish. Iaitu apa? Tengok pada condong tubuhnya. Ini
ni nak tentukan tempat pertama kedua kan. Dah langkah sama. Tengok tubuhnya mana cenderungnya sebelah lebih kebaikan atau lebih kejahatan. Maka didapati tubuhnya cenderung ke arah lebih kebaikan, maka dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT, kita nyatakan bahawa tadi bahawa perlunya rakan yang baik, perlunya dalam suasana yang baik dalam untuk melakukan perubahan. Dan dalam kita bersaudara ini, kita berikhwah bersaudara ini, kita sebut kerana Allah. Mungkin kita teringat, tuan-tuan pun pernah dengar satu nasyid, cariku di neraka. Mula-mula tajuk nasyid ni semua orang kata apa hal pula cari dalam neraka. Rupanya ada sebab disebut dalam hadis Nabi SAW. Ketika hidup sama-sama beribadah, sama-sama melakukan kebaikan, tiba-tiba kawan masuk dalam syurga. Yang masuk dalam syurga mencari rakannya tak ada. Rakannya sama-sama solat berjemaah tak ada. Sama-sama buat korban tak ada. Sama-sama pergi haji tak ada. Maka Allah perintahkan apa? Allah perintahkan sahabat yang ada dalam syurga ni cari dalam neraka. Cari dalam neraka. Maka bila cari dalam neraka jumpa kawan ni, maka Allah perintahkan dengan syafaat. Sebab apa? Syafaat kerana berkawan dengan kawan yang baik. Maka Allah perintahkan yang ahli neraka dimasuk dalam syurga. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, yang inilah kita harapkan. Sama-sama kita bertemu pada malam ini dan sebelum ni di rumah-rumah Allah. Bukan kerana semata-mata hanya kerana nak berjumpa, kerana solat berjemaah. Bukan kita nak berjemaah di sini, bahkan nak berjemaah di sana. Sebelum di sana, berjemaah di dalam alam barzakh. Apabila kita berada di alam barzakh, disebut dalam hadis yang sahih, duduk dalam alam barzakh, maka di kalangan mereka yang beriman akan bertanya antara satu sama lain, saling ziarah antara satu sama lain. Mana sahabat ni bila datang hari grup baru, masuk dalam kubur, mana saudaraku ni, mana rakan kita ni, tak jumpa. Kawan ni yang baru masuk, baru check in, baru masuk, kata dah lama dah meninggal, tak jumpa. Rupa-rupanya bilik sebelah. Dia bukan dalam WhatsApp, dia bilik sebelah. Yang dalam WhatsApp bilik sebelah boleh tahan, tetapi bila di sana bilik sebelah, maknanya apa? Bukan di kalangan orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan rahmati oleh Allah, beruntungnya mereka yang disebut. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan amal soleh bukan sahaja bertemu di sini, bertemu dalam alam barzakh, dalam keadaan mereka saling menziarahi dan beruntung. Kenapa? Masih ada saham walaupun ada dalam kubur. Kerana bila orang beriman, orang Islam lalu di perkuburan, apa ucapan mereka? Assalamualaikum ya ahli diyaril mu'minin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur dan orang yang beriman. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan insya-Allah kami juga akan bersama dengan kamu. Maknanya apa? Dalam salam itu ada pengharapan, moga-moga berjumpa dengan orang beriman di sana. Maknanya kalau hidup kita ni ketika mana lalu kubur, lalu macam tu je, tak berdoa untuk orang yang dalam kubur. Sedangkan orang yang dalam kubur sentiasa menantikan doa dan salam orang yang hidup. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, sebelum kita berhijrah di sana, maka apa yang disebut kita kena lakukan apa yang atas dunia untuk melayakkan bertemu di alam barzakh dan bertemu di alam akhirat. Sebab itu kita katakan ukhuwah kita, persaudaraan kita ini kerana Allah semata-mata. Jangan kita sebut saudara ketika mana kita susah. Bila kita senang, kita tinggal kawan. Bila susah, baca ayat Allah, wa'tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallah, baca ayat tu, ingatlah nikmat Allah ketika mana kamu bermusuh, maka Allah satukan.
elok baca ayat. Tapi bila kita senang, kita tinggal kawan. Kita sekeh kawan kita. Kita terajam kawan kita. Kenapa? Kita dah senang. Maka ingat, kita bersaudara kerana Allah, bukan kerana nak bertemu di sini sahaja, tetapi kerana untuk bertemu di sana. Ya? Dah hampir pukul 9. Ya? Sikit lagi tuan-tuan, akhir sekali saya nak sebut bahawa kalau sebut tadi, kita perlukan perbetulkan sistem keyakinan kita pada Allah. Di awal saya sebut yakin dengan Allah. Maka antara yang juga perlu kita perbetulkan dalam kehidupan kita ialah berkaitan dengan cara kita melihat dunia ini. Ya? Bahawa dunia ini ialah dunia yang sementara, bukannya kekal selama-lamanya. Maka perlulah di antaranya kita jadikan dunia ini untuk dekat dengan Allah. Maka antara dunia yang menjadi bekal untuk kita ni ada 3 perkara sahaja. 3 perkara sahaja. Banyak-banyak yang kita miliki atas ni, rumah, kereta, semua ada. Ya, ladang. Tapi ketika mana Nabi SAW mentafsirkan surah Al-Hakumut Takatsur, ya, surah At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir, manusia yang berlumba-lumba memperbanyakkan hartanya. Hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba kan sedar-sedarnya dalam kubur. Ya. Tak sempat untuk bersiap apa-apa. Lalu kata Nabi SAW, Nabi mentafsirkan ayat ini dengan hadis. Ya, tafsir bil mahfuz. Kata Nabi, ramai manusia mengatakan mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Ya. Lalu kata Nabi, sebenarnya harta kamu ada 3 sahaja. Ya. Saya ingatkan pada diri saya dan juga tuan-tuan. Kata Nabi, harta kita berapa? 3 sahaja. Ya. Yang lain semua orang punya. Ya. Yang pertama harta kita, kata Nabi SAW, ialah apa yang kita makan. Apa yang kita makan, itu harta kita. Kenapa? Itulah yang jadi darah daging kita. Walaupun banyak mana duit kita ada, tapi harta kita rupanya apa yang kita makan. Ya. Kenapa? Dulu tak ada duit, ya? Tak ada duit nak makan, maka tak jadi nak makan yang sedap-sedap. Sekarang ada duit tapi mampu tengok. Bila doktor kata apa? Makan nasi semangkuk. Ya. Bila nak makan, bukan kata go in, go out. Ya. Nak makan kerang tak boleh. Nak makan udang tak boleh. Nak makan sotong tak boleh. Makna apa? Itu dah bukan rezeki kita lagi. Tinggal sikit lagi rezeki kita. Jadi ketika mana kita lihat Allah kurniakan rezeki pada kita, tengah ada selera, tengah boleh makan, makanlah. Nabi pesan pada kita, itu harta kita. Asalkan halal, baik, makanlah. Jangan kita simpan duit kita nak makan sayang. Bila tanya, habis duit banyak, harta banyak, buat apa? Simpanlah untuk sakit demam. Untuk sakit demam. Akhirnya oleh kerana itu zikir kita, Allah perkenankan apa yang kita minta. Nabi sebut al-kalimatul doa, perkataan itu merupakan doa. Ya, kita kena ingat bahawa apa yang kita sebut ulang itu merupakan doa. Akhirnya duit itu memang untuk apa? Untuk sakit dan demam. Kejap-kejap masuk hospital, kejap-kejap masuk hospital. Kenapa? Mungkin silap kita, antaranya kita sebut demikian. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, harta kita ialah apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan beli baju mahal, beli pinggan mangkuk mahal, beli kereta mahal, jangan simpan. Gunalah kerana itu nikmat Allah. Ini kadang beli baju tak muat almari, tambah lagi almari. Nah, tambah lagi almari. Pakainya sekali saja. Allah akan tanya apa yang kita ada tapi kita tak pakai. Ya. Dulu orang beli kain pelekat, beli kain batik, simpan macam tu. Akhirnya apa? Buat dudung jenazah. Tak pakai. Beli al-qorok, al-kopal, tak malah sentuh belakang sikit. Ya.
apa lagi, alkohol, alkopal, tepal, macam-macam. Ya, nak simpan tu saja, buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat apa? Kabinet. Kabinet saja belas-belas ribu, puluh ribu. Belum masuk dalam lagi. Tapi bila nak makan kat rumah pakai yang warna coklat, warna putih. Yang keluar tu bila datang sekali-sekala datang tetamu. Allah akan tanya bila kita nak pakai. Ya, nak pakai sayang takut pecah. Ni mahal ni. Ini apa? Ada tanda tangan Siti Nurhaliza lagi. Oh, vintage ni. Well, mahal ni. Beritahu mahal. Tapi kita tak pakai. Slow sikit sebut yang ni. Yang ketiga beli kereta. Kereta baru. Kan? Nak keluar. Baru nak keluar. Hujan masuk balik. Sayang. Kan? Polish hari-hari. Basuh hari-hari. Tukar hari-hari. Tukar hari-hari lah. Tukar sport ring. Tukar tayar. Macam-macam. Tapi nak naik sayang. Nak bawa masjid. Surau pun sayang. Allah akan tanya kita. Kenapa? Apa yang kita ada kita tak pakai. Kita kufur nikmat Allah. Simpanlah. Takut-takut kita simpan. Nanti ada orang lain naik. Ya. Saya gunakan ayat Ustaz Dasuki sikit. Yang tuan-tuan pernah dengar. Bila kereta baru, dah beli kereta baru beli. Tak, baru naik 2-3 hari, meninggal. Kan? Bila meninggal, akhirnya ada deriba baru. Isteri kahwin dengan orang lain. Allah. Kan? Sebab tu kita katakan yang milik kita, suami atau isteri, milik sementara. Ya? Harta kita milik sementara. Ya? Itu sambung dan sikit. Ya? Akhirnya suami baru bawa kereta. Bawa ke mana? Lalu kok kubur pula yang kita meninggal. Pimpin. Kan bagi horn lagi. Ya. Itu duduk dalam kubur, ya Allah. Kan? Seharusnya dulu masa ada tu tak pakai mana pun, tiba-tiba orang lain bawa. Ya. Maka ini disebut harta kita, apa yang kita pakai. Akhir sekali, harta kita ialah apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita sedekahkan. Sebab itu, kenapa dalam Al-Quran selalu Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang kami rizkikan, kamu belanjakan. Prinsip dalam Islam, apa selagi mana kita belanja, maka lagi banyaklah bagi untuk kita. Lagi kita simpan, lagi habis. Sebab itu yang kita belanjakan ini untuk kekal lama. Kenapa? Untuk dibawa akhirat. Itu berkait dengan sedekah. Termasuk sedekah bukan hanya pada orang lain. Antara sedekah yang paling dekat ialah kita beri nafkah pada anak isteri. Itu termasuk dalam sedekah. Bahawa kita niatkan kita cari nafkah itu, cari kerja, beri nafkah kepada anak isteri, mereka belajar, menyebabkan dengan belajar itu mereka beramal dengan ini. Mereka membesar itu akhirnya jadi anak yang soleh. Maka itu merupakan sedekah kita. Selain daripada kita sedekahkan kepada orang lain, merupakan saham kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan rahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada malam ini dapat kita amalkan, terutamanya bagi orang yang bercakap ini, bahawa kita semestinya kena berhijrah. Berhijrah daripada di antaranya perkara yang dilarang oleh Allah, kita cuba tinggalkan sebaik-baik. Dan daripada apa yang telah kita buat, amal kebaikan, kita naklah istiqamah beramal dengannya. Mudah-mudahan dengan ini menjadi kepada kemerdekaan hakiki kita sebelum kita meninggal, dalam keadaan Allah mengampunkan dosa kita, dalam keadaan kita tak bawa apa-apa malaikat amal yang soleh, bukannya dosa. Dalam keadaan bila bertemu dengan Allah, Allah redha kepada kita, maka dibebaskan daripada azab api neraka, dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, yang baik itu datang daripada Allah. Sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, mohon maaf. Ya? Tidak ada niat yang lain, malaikat itu menyampaikan mudah-mudahan kebaikanlah yang dapat, dan yang kurang itu mudah-mudahan Allah tunjukkan kebaikan untuk kita bersama. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira
sebaik-baik setinggi-tinggi kesyukuran dan terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Rizalman bin Muhammad di atas segala penyampaian ilmu. Rasanya tak perlu kita ulas, kalau tuan saya pun tak catat, tapi kita untung ada YouTube, jadi tuan-tuan boleh tengok balik nanti, tengok nota-nota dia, dan banyak sebenarnya kalau ikutkan catatan tadi, banyak tips-tips yang kita boleh ambil untuk kita nak dapatkan kemerdekaan hakiki yang mana kita semua nak, tapi jangan nak saja, kita kena berusaha. Dan hijrah itu juga lah hijrah Rasulullah menggambarkan apa yang disebutkan tadi. Maka tuan-tuan, kita usahalah untuk kita sama-sama masuk syurga, mendapat kemerdekaan yang hakiki di syurga nanti. Jadi tuan-tuan, Allah sekian, tanpa masa saya mempersilakan Ustaz Suhaili bin Ishaq, pengusi surau kita, untuk tampil ke hadapan menyampaikan sedikit kenangan-kenangan daripada surau kepada penceramah. Okey, terima kasih Ustaz Suhaili, dan diingatkan lagi sekali pada jamaah, jangan balik dulu selepas Isyak, pastikan dia tinggalkan talam saja. Kita insya-Allah sediakan satu menu yang istimewa pada malam ini untuk sama-sama kita berjamu senyap. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, cukuplah pada malam ini. Jadi kita sama-sama tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.